Siapa kat sini suka tengok cerita Tamil? Abang Boy suka gila kot. Hero pujaan Abang Boy adalah Vijay. Memang style gila. Tapi korang nak tahu tak, dalam banyak-banyak cerita diorang ni kan, kadang-kadang diorang ketengahkan apa sebenarnya yang berlaku dekat negara diorang. Kita tolaklah bab nari-nari, guling-guling, jatuh bukit tu apa semua. Tetapi ketidakkeadilan sosial dekat sana bukan dibuat main-main. Kes hari ni sebiji macam dalam movie. Cerita ni bukan pasal cinta hero yang dihalang ke, bukan pasal heroin yang jatuh cinta dengan hero miskin ke, tak guys. Kes hari ni pasal macam mana seorang lelaki yang kejam menindas kaumnya sendiri dan bagaimana masyarakat setempat bersatu hati untuk membalas dendam. Tempat diorang balas dendam dekat mana? Dekat pekarangan mahkamah guys. Terus terang, kes kali ni memang gila. Tetapi sebelum tu, seperti biasa, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kes hari ni Abang Boy akan bawakan semua ke daerah yang betul-betul di pertengahan India. Nama tempat ini adalah Nagpur. Bandar ni menempatkan 2.5 juta orang penduduk guys. Nagpur dikategori sebagai kota yang pesat membangun. Nagpur dikenali sebagai nama lainnya iaitu Orange City kerana ia adalah pusat pengeluar orange terbesar di negara India. Tetapi seperti negara-negara membangun yang lain, Nagpur juga tak terkecuali daripada masalah-masalahnya. Antaranya adalah jurang di antara si miskin dan kaya sangat-sangatlah besar guys. Kalau macam dekat Malaysia ni, kita ada golongan yang paling atas, itu golongan T20 lah. Kemudian golongan pertengahan ataupun the working class. Dan kelas ketiga adalah miskin tegar. Macam dekat sana pula, dia ada yang kaya teruk dan yang miskin teruk. Golongan pertengahan sangat-sangatlah kurang. Kelas kasta juga memainkan peranan dalam masalah ni. Kalau dilahirkan dalam kasta terendah, memang selama-lamanya korang akan berada di bawah. Di sini korang boleh lihat perbezaan yang betul-betul ketara di antara kelas atasan dengan penduduk setinggan. Dan kawasan setinggan yang bernama Kasturba Nagar ni lah tempat di mana kes ini berlaku pada tahun 2004. Kawasan setinggan ni menempatkan beratus-ratus family guys. Diorang tinggal dalam keadaan daif tegar. Sekolah memang usah cakap lah. Jarang anak-anak yang tinggal dekat kawasan ni dilihat ke sekolah, terutamanya anak-anak perempuan. Di sini tinggallah kaum yang dikenali Dalits ataupun untouchable, atau mereka yang tak tergolong dalam 4 kasta tertinggi. Kasta yang ditetapkan menurut sistem sosial Varna ada 4 golongan. Nombor 1 adalah Brahmins. Mereka ni adalah seorang sami ataupun guru. Kelas kedua adalah Kshatriyas, adalah kelas pemerintah dan juga pahlawan. Kelas ketiga adalah Vaisyas. Ini adalah golongan kasta peniaga dan pemilik tanah. Dan golongan keempat adalah Sudras, iaitu golongan orang gaji dan hamba. Dan yang paling last sekali adalah mereka yang tak tergolong dalam mana-mana kasta yang Abang Boy sebut tadi. Golongan inilah Dalits. Okey, dah faham ya? Okey, kita continue. So disebabkan golongan Dalits ni berada di kasta paling rendah, mereka jarang sangat dilindungi oleh pihak berkuasa. Apa-apa saja yang berlaku, tak kisahlah bergaduh ke, mencuri ke, merompak ke, sampaikan kes bunuh, pihak berkuasa buat pejam mata je kadang-kadang. Dorang langsung tak kisah apa yang berlaku pada komuniti ni, termasuklah di penempatan Kasturba Nagar ni. Di sinilah tinggal seorang lelaki yang bernama Bharat Kalicharan, yang juga dikenali sebagai Aku Yadav. Dilahirkan pada tahun 1971. Tak banyak yang diketahui masa dia membesar, tetapi dikatakan daripada zaman muda lagi dia dah mengganggu penduduk-penduduk dekat situ. Apa yang diketahui adalah penangkapan pertama beliau adalah pada tahun 1991 atas kesalahan mencederakan orang. Ingat kan, lepas kena tangkap dan disumbatkan dekat dalam penjara, dia hisaf lah. Memang tak guys. Dari saat dia dibebaskan daripada penjara sehingga tahun 2004,
Aku telah ditahan sebanyak 14 kali guys. Lebih kurang macam setahun sekali tau. Di antara kesalahannya adalah merompak, memukul orang, pecah masuk rumah dan juga peras ugut. Dengan cara inilah si aku ni hidup. Ada satu insiden yang berlaku pada bulan Januari 2004. Aku cuba memeras ugut seorang basker di tepi jalan untuk memberinya RM100. Dan bila orang tu cakap tak ada duit, si aku ni pergi belasahnya mamat basker tu sampai hujung nyawa guys. Korang nak tahu tak RM100 tu berapa banyak? RM5 je geng. Sebab tu dia nak belasah mamat tu, sikit lagi dia nak mati. Kerjanya sebagai penjenayah tegar menjadikan aku ni sebagai seorang yang digeruni. Rata-rata masyarakat setempat cuba untuk menjauhkan diri mereka daripada aku dan kuncu-kuncunya. Aku ni bukan lagi level anak-anak ikan dah. Dia dah level ayahanda kot dekat area Setinggan tu. The King of Setinggan lah senang cerita. Apa yang dia arahkan, dia punya geng akan turut je apa saja kehendak dia. Pada suatu hari, pintu rumah seorang wanita tempatan yang bernama Asha Bai telah diketuk. Apabila tuan rumah tanya siapa tu, aku Yadav mengatakan yang dia adalah seorang kenalan anak saudara tuan rumah. Apabila pintu tu dibuka, aku tak cakap banyak mat. Terus mengheret perempuan tu keluar dan aku kemudiannya telah menikam perempuan tu di hadapan khayalak ramai. Termasuklah di hadapan cucunya sendiri yang berumur 16 tahun. Korang nak tahu tak apa yang dia buat selepas tu? Aku telah memotong jari wanita tu dan juga telinga. Hanya semata-mata untuk mengambil barang kemas perempuan tu. Serius guys, mamat aku ni memang hati kering. Brutal nak mati kot. Tak ada tanya lelok, tak ada ribut, tak ada angin. Dia terus tikam je. Tetapi dalam banyak-banyak jenayah yang aku ni sering buat, ada satu perkara yang paling terkutuk yang jadi kegemarannya. Ada sekali tu pada awal pagi, aku telah mengetuk sebuah rumah pasangan suami isteri yang sedang nyenyak tidur. Aku mengatakan yang dia adalah pegawai polis. Apabila si husband ni buka pintu, aku terus menikam lelaki tu dan kemudiannya mengurungnya di dalam bilik air. Aku telah menculik si isteri dan membawanya ke rumah. Aku dan kucu-kucunya telah menyeksa dan si isteri tu selama 4 jam. Dan selepas mereka semua puas, si isteri dibenarkan pulang ke rumahnya kembali. Aku juga pernah membogirkan seorang lelaki dan memaksanya menari di hadapan anak perempuan mangsa tu. Aku bagi pilihan sama ada dia nak bagi anak perempuannya ataupun dia sendiri nak bogel. Tak cukup dengan tu, aku and the gang juga pernah seorang wanita pada malam perkahwinan wanita tu. Yang tak boleh belah adalah dorang melakukan aksi terkutuk tu di hadapan suami yang telah diikat guys. Serius, tak boleh bayangkan perasaan si suaminya melihat isteri yang baru dinikahnya dilakukan sebegitu. Kelakuan ganas si aku ni langsung tak diprovok dan tak bersebab tau. Dia rasa dia nak pukul orang, dia pergi belasah je. Kalau dia rasa dia nak rogol orang, selamba je dia pergi tangkap anak dara mana-mana yang dia suka. Dikatakan sekurang-kurangnya satu wanita dalam setiap rumah pernah menjadi mangsa si aku ni. Mangsa yang dirogol dikatakan di antara 40 hingga 200 orang wanita weh. Dan bangsanya yang termuda adalah budak yang berumur 10 tahun. Ada satu insiden di mana aku telah menculik seorang wanita yang bernama Asho Bhagat bersama anak perempuannya. Setelah diseksa dan berjam-jam, aku kemudiannya telah mengheret wanita tu di khayalak ramai dalam keadaan berbogil dan memotong kedua-dua buah dada Asho. Aku kemudiannya telah memotong satu persatu anggota tubuh Asho. Semua ni disaksikan oleh penduduk setempat tau. Menyaksikan insiden ni, seorang lelaki yang bernama Avinash Tiwari melaporkan kejadian ni kepada polis. Korang nak tahu tak apa yang si polis ni buat? Dorang pergi report pula dekat aku. Mamat aku ni pun apa lagi? Dia pergi kutipnya Mamat Avinash ni dan telah membunuhnya. Polis memang malas nak ambil kes-kes yang melibatkan kaum Dalits ni. Dan si aku ni pun pandai. Segala jenayah yang dilakukan adalah pada kaumnya sendiri. Dia ni memang tak sentuh pun kasta-kasta lain. Dan of course, setiap anggota penguatkuasa di daerahnya telah diberikan wang sagu hati untuk tak mengambil peduli apa yang dilakukan oleh aku and the gang. Penduduk dekat situ memang tak boleh buat apa guys. Cara untuk mereka survive adalah tak membenarkan isteri dan anak perempuan mereka untuk keluar daripada rumah. Even perempuan yang mengandung dan baru melahirkan anak tak selamat geng.
Aku and the gang telah merogoh seorang wanita yang baru 10 hari melahirkan anak. Apa yang terjadi ni membuatkan wanita tu trauma dan depres. Sehingga kan dia mengambil keputusan untuk menyimbahkan dirinya dengan minyak gas dan membakar dirinya sendiri. Memang banyak guys. Banyak gila kot crime yang dilakukan oleh Aku Ya Daf ni. Kalau abang boy list satu persatu, memang tak habis cerita ni. Banyak kes rogol yang terjadi di India selalunya tak dilaporkan. Ini adalah kerana stigma masyarakat setempat. Kalau masyarakat tahu yang dalam keluarga tu ada mangsa rogol, selalunya mereka akan salahkan mangsa perempuan tu yang memberi peluang kepada perogol. Silap-silap tak ada siapa pun yang akan mengahwini mangsa tu dan besar kemungkinan keluarga akan dipulau oleh masyarakat. Menurut kajian, seorang wanita dirogol setiap 15 minit. Pada tahun 2019, sebanyak 32,033 kes rogol yang dilaporkan di seluruh India. Itu yang dilaporkan tau. Jumlah sebenarnya mungkin 2 atau 3 kali ganda daripada jumlah tu. Aku Ya Daf tahu benda ni. Itu sebab dia lebih gemar merogol daripada membunuh. Kalau bunuh, confirm polis kena masuk campur. So kalau kes rogol ni, dia tahu mangsa-mangsanya takut untuk melaporkan jenayahnya untuk mengelakkan stigma masyarakat. Dan lagi satu sebab dia merogol para wanita ni adalah untuk mengawal lelaki-lelaki lain. Aku and the gang nak seluruh penduduk di situ hidup dalam ketakutan setiap masa. Walaupun si Aku ni adalah ketua pailang yang digeruni, tetapi dia ni paranoid sikit geng. Dia sentiasa berfikir yang semua orang akan cuba membunuhnya. Dia telah mengharamkan apa saja perhimpunan. Bila dia ternampak ada makcik-makcik bawang yang berkumpul, dia akan mengarahkan mereka untuk bersurai. Sebab takut makcik-makcik bawang ni berkomplot untuk membunuhnya. Aku Ya Daf juga melarang anak-anak untuk bermain. Kalau dia nampak, bukan anak tu yang kena pukul tau. Bapak budak tu yang kena belasah. Gila betul. Nampak macam si Aku ni kebal serba-serbi. As long as dia tak kacau orang-orang kaya, pihak berkuasa payung dia kau-kau. Tetapi kekebalan Aku and the gang tercabar bila seorang wanita yang berani tampil ke hadapan untuk berdepan dengannya. Pada suatu hari selepas Aku and the gang merogoh seorang anak gadis, dia telah pergi ke rumah seorang warga emas yang bernama Ratna Dunggiri untuk memberas ugut. Aku dan kuncunya telah merosakkan perabot dan mengugut Ratna untuk membayarnya. Kalau tak, dia akan bunuh kesemua ahli keluarga Ratna. Jiran sebelah Ratna yang bernama Usha Narayani singgah ke rumah Ratna selepas Aku tu beredar. Usha memujuk Ratna untuk melaporkan kejadian tu kepada pihak berkuasa. Akan tetapi disebabkan takut, Ratna tak nak buat kelaporan. Nak ke balai pun dia tak nak. Disebabkan tak puas hati, Usha pergi sendiri ke balai untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Seperti biasa, setelah laporan dibuat, pegawai polis pergi report pula dekat Aku. Siap bagi tahu siapa yang buat report tu. Pada malam tu juga, Aku dan 40 orang kuncu-kuncunya telah pergi ke rumah Usha untuk mengugutnya menarik kembali laporan. Aku siap bawa 1 botol yang berisi asid kot. Aku mengatakan yang dia akan simbah asid tu ke muka Usha dan ke semua ahli keluarganya akan dibunuh. Walaupun dalam ketakutan, Usha telah menahan pintu depan dan belakang dengan perabotnya. Kecoh mat malam tu. Usha tak mengaku kalah. Dia siap maki dan menghina balik Aku. Aku panas telinga kot dengar. Tak pernah lagi ada orang yang berani melawan balik. Dia buat macam-macam kot untuk buka pintu rumah depan tu. Usha telah menelefon talian kecemasan untuk meminta pertolongan. Tetapi tak ada pertolongan daripada pihak berkuasa yang sampai. Akhirnya setelah setengah jam acara pekik-memekik dekat depan rumah tu, Usha telah membuka gas di dapur dan menjerit sekiranya Aku and the gang tak belah daripada situ, dia akan menyalakan mancis dan semua orang akan mati bersama-sama dengannya. Mula-mula tu aku just gelak je. Ingatkan si Usha ni main-main. Last-last semua kecup perut selepas terbau gas daripada dalam rumah Usha. Aku decide untuk belah daripada situ malam tu. Tetapi sebelum dia belah, dia siap cakap kalau dia jumpa si Usha ni dekat luar, dia dan kucing-kucingnya akan dan menyeksa Usha sampai Usha sendiri yang membunuh diri. So apa yang berlaku pada malam tu telah sedikit sebanyak membuatkan warga Kastuba Nagar tersentak daripada mimpi ngeri mereka. Keberanian yang ditunjukkan oleh Usha telah membakar semangat mereka untuk melawan. Korang kena tahu tau, dorang ni hidup dalam ketakutan selama lebih 13 tahun. Dan inilah kali pertama seorang penduduk di situ bertahan dan melawan, sehingga kan Aku and the gang lari mengundurkan diri.
Penduduk di situ mula merancang untuk membalas dendam kepada aku and the gang. Mula-mula tu mereka melawan sekiranya kucu-kucu datang untuk memeras ugut dengan membaling batu dan memukul mereka dengan batang penyapu. Lepas tu kalau penduduk kampung nampak je one of the gang, hoi, tak cerita banyak, terus ligan je. Memang pukul kau-kau sampaikan ada yang koma tau. Dalam ketakutan, aku dan sebilangan besar pengikutnya telah melarikan diri keluar daripada penempatan tu. Tahu juga, kata Pailang, telur mana telur? Secara kebetulan, abang kepada Usha adalah seorang lawyer. Satu aduan telah dibuat terus kepada Deputy Commissioner. Diorang ni terus keep pihak berkuasa tempatan yang sememangnya dah korup dan payung si penjenayah. Pihak berkuasa pusat memberi jaminan yang mereka akan mencuba sedaya upaya mereka untuk mengesan aku Yadav dan pengikutnya dan membawa mereka ke muka pengadilan. Pada malam tu, semua bersorak gembira kot. Mereka telah membakar rumah kediaman aku. Time ni, kalau penduduk kampung jumpa si mamat aku ni, memang masak member. Aku Yadav, something terkuat di Kastuba Naga. Takut nyawa dia melayang. Dan satu-satunya cara untuk dia menyelamatkan diri adalah menyerahkan dirinya kepada polis. Pada 7 Ogos 2004, aku telah dijadualkan untuk menghadiri mahkamah untuk sesi penjaminan. Desas-desus mengatakannya aku berkemungkinan akan dilepaskan dengan jaminan polis membuatkan rata-rata penduduk kampung tak puas hati guys. Seramai 500 orang datang di pekarangan mahkamah untuk membantah pelepasan aku. Sesampai je aku di mahkamah, salah seorang daripada pengikutnya yang menyamar sebagai orang biasa telah memberikan aku sebilah pisau yang dibalut dengan kain. Polis yang mengawal aku pada masa tu langsung tak perasan. Tak tahulah sama ada dorang betul tak perasan ataupun dorang buat tak tahu. Tetapi apa yang berlaku ni dilihat oleh beberapa orang yang hadir. Apa lagi? Memang kecoh lah dorang buat bising. Penyudahnya, aku dan pengikutnya telah ditahan. Sebelum aku ni dibasukkan kembali ke dalam kereta polis, dia sempat berteriak kot dengan mengatakan yang dia akan kembali dan dia akan mengajar setiap wanita di kawasan setinggan tu. Dengan polis kot dia boleh cakap macam tu. Memang hati kering setan ni. 5 hari kemudian, pada 13 Ogos 2004, sekali lagi aku telah dijadualkan untuk menghadiri sesi mahkamah untuk menentukan sama ada dia layak dilepaskan dalam jaminan ataupun tak. Sekali lagi crowd risau yang aku akan dilepaskan tanpa dihadapkan ke muka keadilan. Seramai 200 orang wanita telah datang di pekarangan mahkamah. Tetapi kali ni lain sikit guys. Dorang tak datang tangan kosong. Semasa aku berjalan melepasi wanita-wanita ni, dia telah berpaling ke arah seorang wanita dan memanggilnya pelacur dan berjanji akan merogolnya berkali-kali di hadapan suaminya. Korang nak tahu tak apa yang polis buat masa tu? Dorang gelak je guys. Macam apa yang bakal berlaku pada wanita tu adalah satu benda lawak pada mereka. Wanita yang telah dihina tu menanggalkan kasutnya dan memukul aku sambil melaungkan, kita berdua tak boleh hidup di muka bumi yang sama. Sama ada engkau atau aku perlu mati pada hari ini. Melihat apa yang berlaku, kesemua 200 wanita yang hadir terus menolak anggota polis yang mengawal aku dan mengepungnya. Salah seorang wanita telah mencampakkan serbuk cili ke muka aku dan yang lain terus memukul dan menikamnya. Memang teruk mat si aku ni kena balun. Apa yang terjadi ni terlalu brutal sehingga kan anggota polis berlari menyelamatkan diri. Sebahagian muka anggota polis telah disembur dengan serbuk cili dan dilempar batu. Sebenarnya pisau yang dibawa tu tak banyak. So apa yang wanita ni buat adalah dorang pas pisau ni kepada wanita yang lain. Mereka bergila-gila mat tikam mamat aku ni. Gila. Lunyai mamat tu. Tubuh aku telah menerima 70 kesan tikaman. Salah seorang wanita tu bertindak di luar kota guys. Dia dengan selambanya telah memotong kemaluan aku dan bersorak gembira. Semua ni terjadi semasa aku ni masih hidup lagi tau. Dia telah merayu dan menangis meminta untuk diberikan simpati dan meminta maaf atas apa saja perbuatannya. Korang ingat ada yang nak dengar ke? Memang tak lah. Mereka terus menikam, memukul, membaling batu ke tubuh aku yang dah tak bermaya tu. Semua ni berlaku dalam masa 15 minit je guys. Akhirnya, gangster yang digeruni di penempatan Kastuba Naga telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di tepi pintu mahkamah. Serta-merta, crowd pun bersurai dan kembali ke rumah mereka. Apa yang diorang lakukan ni telah diberitahu kepada suami dan ayah mereka di rumah. Korang nak tahu tak apa yang diorang buat lepas tu? Diorang party doh. Siap menari-nari dan bersorak gembira. Akhirnya mereka bebas daripada genggaman syaitan yang telah menghantui hidup diorang lebih sedekat.
Menurut laporan awal polis, seramai 14 orang wanita telah memecah masuk pintu mahkamah dan menyerang Aku Yadav dengan pisau dan batang besi. Antara yang disyaki adalah Usha Narayane. Dia telah ditahan bersama-sama dengan 21 orang lagi yang disyaki menjadi dalang pembunuh Aku. Pada hari pembicaraan, kesemua penduduk kampung hadir di pekarangan mahkamah untuk memberikan sokongan. Tak kisahlah siapa, lelaki, perempuan, kanak-kanak, semua hadir, mat. Dorang melaungkan yang mereka tak akan bergerak selagi Usha dan 21 wanita lain diberi jaminan wang ikat jamin. Walaupun apa yang terjadi ni terang-terang di siang buta dan dekat publik pula tu, tak ada seorang pun saksi yang tampil untuk memberikan statement. Disebabkan ini, kesemua wanita telah dibebaskan tanpa disabitkan apa-apa kesalahan. Kecuali Usha Narayane. Dia telah dijadikan kambing hitam dalam kes ni. Pada tahun 2012, disebabkan kekurangan bukti dan statement yang bercanggah daripada saksi di tempat kejadian, Usha telah dibebaskan daripada kesemua tuduhan ke atasnya. Penyudahnya, tak ada seorang pun yang ditangkap atas pembunuhan Aku Yadav. Menurut hakim yang bersidang, kesemua wanita yang bertanggungjawab atas kematian Aku terpaksa mengambil tindakan drastik dengan menamatkan nyawanya. Mereka telah berkali-kali merayu kepada pihak berkuasa untuk membela mereka, akan tetapi rayuan mereka langsung tak diendahkan. Apa yang terjadi ni adalah sebenarnya kegagalan pihak berkuasa. Apa yang berlaku ni telah membuka mata masyarakat tentang sistem perundangan yang korup, daripada atas sampailah ke bawah. Korang nak tahu tak? Keputusan autopsi si Aku ni mendapati semasa dia mati, dia berada dalam keadaan mabuk, guys. Bermakna dekat dalam tahanan polis, dia dilayan seperti raja kot. Hei, besar gila payung dia. Korang nampak tak? Kalau makcik-makcik bawang ni tak mengambil tindakan mereka sendiri dengan membunuh Aku, ada kemungkinan Aku akan dibebaskan untuk meneruskan aktiviti jahatnya di perkampungan Kastubar Nagar. Kisah yang berlaku ni telah dijadikan inspirasi untuk sebuah movie yang bernama 200 Halaho yang dikeluarkan pada tahun 2021, dan juga sebuah docu-series keluaran Netflix yang bertajuk Murder in the Courtroom telah dikeluarkan pada tahun lepas. Memang best, guys. Kalau korang ada masa, korang boleh check it out. So macam Kak Boboiy cakap, plot case hari ni macam movie dah. Cuma yang tak ada adalah hero menari-nari sambil tukar-tukar baju tu. Itu je yang tak ada. So seperti biasa, Abang Boy nak tanya pendapat korang. Adakah Aku Yadav ni layak dibunuh sebegitu kejam? Ataupun dia sebenarnya patut dihadapkan ke mahkamah untuk diadili? Kasih komen korang kat bawah. So that's it for today, guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.